Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM, salam kejayaan. Pertama-tamanya saya merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan kurnia-Nya, syukur kita kepadanya dapat kita berada di mana kita berada sekarang. Pertamanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan juga penghargaan kepada seluruh mahasiswa, pelajar-pelajar baru yang akan menyambung sesi pengajian ke Menara Gading ke UiTM ini. Sekali lagi saya ucapkan tahniah dan gunakanlah peluang dan ruang yang anda terima dan ditawarkan ini untuk belajar bersungguh-sungguh demi mencapai cita-cita yang diimpikan. Suka saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Dr. Ahmad Firdaus bin Muhammad Nur, pensyarah kanan ASIS UiTM Sri Iskandar. Saya berasal daripada Sabak Bernam, Selangor dan merupakan anak pertama daripada 5 orang adik-beradik dan dilahirkan di Hospital Teluk Intan. Mahasiswa sekalian, suka saya sebut di sini bahawa saya adalah anak yang dilahirkan di sebuah kampung. Jadi tidak ada halangan bagi diri saya sebenarnya walaupun dilahirkan di sebuah kampung di hujung sebuah negeri Selangor Darul Ihsan, di wilayah daerah yang terpencil, tidak menghalang untuk saya berjaya hingga ke hari ini. Jadi suka saya memberikan motivasi kepada anda semua, belajarlah bersungguh-sungguh. Di mana kita berada, di mana kita berasal bukan menjadi halangan untuk kita berjaya. Sebenarnya masa depan kita adalah milik diri kita sendiri. Jadi di mana kita ada impian, kita perlu meletakkan tindakan dan usaha kita kerana masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Kita bertanggungjawab ke atas kejayaan kita di masa hadapan. Pelajar-pelajar sekalian, saya mendapat pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, ijazah pertama di Universiti Melaya dalam bidang sarjana muda Pendidikan Islam Kepujian. Kemudian saya sambung ijazah kedua saya di Universiti Melaya juga, di Fakulti Pendidikan, dan akhir sekali saya menyambung ijazah kedoktoran saya di Akademi Tamadun Islam di Universiti Teknologi Malaysia di Skudai. Apakah target anda? Anda telah ditawarkan untuk menyambung pengajian di salah sebuah universiti yang terhebat di Malaysia. Apakah target anda? Anda mesti mempunyai target. Anda mesti mempunyai impian. Anda mesti mempunyai cita-cita. Apakah pilihan anda bila anda berada di sini? Anda boleh tengok slide yang saya paparkan di situ, sama ada anda ingin memilih corak dan kehidupan anda di masa hadapan ingin berjaya ataupun anda ingin berada di sebaliknya. Kita semua ada impian, maka impian itu perlu disusuli dengan tindakan. Maka untuk hari ini saya akan bincangkan satu topik yang menarik, iaitu asas pembinaan insan. Bagaimana pembinaan insan itu perlu kita corak dan juga kita bincangkan. Jadi dalam platform ini saya akan membincangkan pembinaan insan melalui sudut pendidikan. Maka sudut pendidikan adalah sesuatu yang sangat relevan untuk kita semua kerana kita berada di salah sebuah institusi Menara Gading. Kenapa kita perlukan pendidikan? Pelajar-pelajar sekalian, pendidikan sangat penting. Yang pertama, saya boleh sebut di sini, dengan pendidikan membolehkan kita memahami tabi'i alam. Kita hidup dalam alam ini, kita hidup dalam ciptaan yang Allah jadikan untuk kita bernafas, mengerjakan segala kehidupan seharian. Tanpa pendidikan, tanpa ilmu, kita tidak boleh memahami tabi'i alam. Kenapa perlu pendidikan? Untuk meningkatkan kualiti hidup kita. Kita ada cita-cita, kita ada impian. Maka cita-cita dan impian itu perlulah dicorakkan dan dipersiapkan dengan ilmu pendidikan. Yang ketiga,
dengan pendidikan dia boleh membangunkan insan untuk bertata susila, berakhlak, beradab dan juga beretika. Ramai orang yang hidup dalam dunia ini bila tanpa ilmu dia akan melakukan sesuatu yang tersalah, tersasar. Walaupun seseorang itu ingin melakukan kebaikan tapi tanpa ilmu, maka dia menyebabkan seseorang itu akan salah. Suka saya bawakan satu kisah. Pada zaman dahulu ada seorang abid. Dan suatu hari dia menetapkan dalam diri dia ingin beribadah, berkurung diri. Maka dia pilih salah sebuah gua untuk dia beribadah. Memencilkan diri untuk tujuan tidak diganggu, untuk tujuan dia bermunajat. Maka bila dia masuk ke dalam gua dan tanpa dia sedari dia telah terpijak seekor tikus. Dia telah terpijak seekor tikus. Dan dengan rasa bersalahnya dia menyebut kepada diri dia, aku ingin beribadah, tetapi tanpa disedari dia telah terpijak tikus dan akhirnya tikus itu terbunuh. Maka atas sebab rasa bersalah terhadap tikus itu, maka abid ini telah menggantung tikus berkenaan di lehernya. Dengan perbuatan itu dia merasakan dia dapat menebus kesalahan dia memijak tikus itu tanpa dia sengaja. Tuan-tuan, sidang pelajar yang dihormati sekalian, ketahuilah bahawa tikus itu bila dia mati dia jadi bangkai. Dan setiap hari dia beribadah, setiap hari dia bermunajat, dia melakukan perkara-perkara yang diamalkan dengan membawa seekor bangkai. Jadi itulah pentingnya ilmu. Bila kita nak beribadah, dalam masa yang sama kita menanggung bangkai yang disebut sebagai najis, maka ibadah itu tidak sah ataupun tidak bersih. Di situlah pentingnya ilmu. Dia membangunkan insan bertata susila, berakhlak, beradab dan juga beretika. Kenapa kita perlukan pendidikan? Yang keempat, pendidikan boleh membangunkan negara. Negara perlukan individu-individu yang berilmu untuk mencorak dan membawa negara kepada sesuatu yang boleh dibanggakan. Kenapa kita perlukan pendidikan? Untuk membangunkan tamadun. Kita sebut zaman sekarang peradaban, teknologi. Maka tidak lain dan tidak bukan, pendidikanlah jawapannya. Dan yang terakhir, tidak lain dan tidak bukan, kenapa kita perlukan pendidikan? Untuk memastikan kita berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Tetapi, apa yang berlaku pada sehingga ke hari ini, ada sesuatu yang masih lagi kita bimbangkan. Pelajar-pelajar sekalian, anehnya, kita sekarang berada satu zaman yang dianggap zaman yang berteknologi, zaman yang kata membangun, maju. Tetapi masalahnya, anehnya, hubungan sosial dan akal budi masih lagi rendah. Kita pada hari ini boleh berbangga dengan memiliki ramai ilmuwan yang berintelek tinggi. Tetapi dalam masa yang sama, terdapat juga nilai keinsanan yang rendah. Dan kita pada hari ini memiliki dan boleh berbangga dengan mempunyai ramai ilmuwan cendekiawan yang celik sains dan teknologi. Ramai yang mempunyai kepakaran. Tetapi dalam masa yang sama, kita risau, kita bimbang. Ramai lagi yang masih lagi buta agama dan budaya. Dan kita pada hari ini, kita bangga kita boleh membangunkan alam. Tetapi dalam masa yang sama, apa yang kita lakukan itu sebenarnya telah mematikan insan. Kita pada hari ini telah memerdekakan negara. Kita mencapai kemerdekaan. Kita menyambut kemerdekaan. Tetapi dalam masa yang sama, kita masih lagi memiliki jiwa hamba. Dan kita pada hari ini mungkin kaya dengan harta. Tetapi amat kita sedih. Ada segelintir dalam kalangan kita miskin akal budi. Dan kita berbangga pada hari ini berjaya menguruskan dunia, tetapi dalam masa yang sama terdapat dalam kalangan kita yang gagal menguruskan akhirat. Itulah senario yang berlaku pada hari ini. Jadi bagaimana diri kita untuk kita melalui masa-masa hadapan. Okay? Kita melihat kepada kronologi modal insan. Kita nak bicarakan pada hari ini tentang asas pembangunan modal insan. Okay? Asas pembangunan manusia. Manusia pada zaman dahulu, kita melihat bermula sebagai pekerja yang berotot.
Pekerja, buruh, hamba dalam kelompok ini mementingkan pembangunan fizikal. Zaman dahulu untuk membangunkan negara dia bermula dengan kategori pekerja, buruh dan juga hamba. Dan kepentingan pada kategori ini adalah untuk melahirkan pekerja yang cekap dan juga berkesan. Dan dia melalui satu fasa yang seterusnya, iaitu fasa sumber manusia yang berketerampilan. Kita sebut IQ. Untuk apa peringkat ini? Untuk melahirkan satu keperluan untuk menghasilkan manusia yang mempunyai daya intelek yang tinggi, yang mempunyai kemahiran dan berketerampilan. Dan pada hari ini, kita sudah sampai masanya untuk melahirkan ESQ, iaitu Human Capital, modal insan, yang mempunyai sahsiah yang terpuji, sahsiah yang baik, yang mampu menghayati sistem kepercayaan berfalsafah dan juga berprinsip, bahkan mempunyai integriti, ada wawasan, ada perancangan yang mempunyai keterampilan dan pemantauan serta adab dan akhlak terpuji. Kita bukan setakat nak IQ, tetapi IQ itu digabungkan dengan ESQ. Okay. Natijahnya kita melihat pada hari ini manusia terlalu memberikan penekanan dalam sistem pendidikan terhadap usaha untuk meningkatkan celik literasi, tetapi mengabaikan matlamat asal pendidikan yang mewujudkan ketimpangan ataupun kita sebut sebagai paradoks dalam pembangunan insan kini. Maka kita memerlukan pendidikan yang sepadu, holistik, syumul dan juga menyeluruh. Jadi kita bukan setakat nak cemerlang dari segi akademik, tetapi kita nak cemerlang kedua-duanya. Akademik pun bagus, sahsiah pun bagus. Maka dengan sebab itulah pembinaan insan bermula dengan pendidikan. Jadi apa dia pendidikan? Kita sebut pendidikan. Apa tujuan pendidikan? Saya bahagikan kepada dua kelompok. Ada dua pendapat. Yang saya datangkan di sini, kita melihat dahulu apa yang disebut oleh sarjana barat tentang pendidikan. Di antaranya, daripada John Stuart Mill, apa dia pendidikan? Pendidikan adalah sesuatu yang boleh mencapai kesempurnaan fitrah manusia. Apa dia pendidikan? Pendidikan akan menghasilkan manusia yang sempurna. Dan pendidikan dia boleh dapat dan sampaikan ilmu. Begitu juga sarjana Islam. Sarjana Islam telah memberikan beberapa takrifan tentang kenapa perlu pendidikan ini. Beberapa contoh yang saya boleh simpulkan di sini. Yang pertama, Tajul Arifin Nurdin, iaitu pendidikan adalah sesuatu yang bersumberkan daripada Al-Quran dan juga hadis. Di samping adanya integrasi disiplin-disiplin ilmu ke arah membina komuniti ummah dengan berteraskan kepada akidah. Begitu juga pendidikan di sini disebut oleh Osman Bakar. Ada 4 unsur penting dalam ilmu bersepadu. Yang pertama, dengan ada pendidikan kita akan mengetahui sesuatu kebenaran. Dengan pendidikanlah kita tahu yang mana betul, yang mana salah. Dengan pendidikan kita akan memperolehi kebijaksanaan. Dan dengan pendidikan kita akan mengetahui keindahan. Dan dengan pendidikan kita akan dapat suatu prinsip yang sangat berguna. Di situlah betapa pentingnya tujuan pendidikan. Maka untuk membangunkan modal insan, untuk membangunkan manusia, kita perlukan pendidikan. Dan perkara ini sangat sesuai dan sangat bertepatan dengan diri kita yang melangkah masuk ke Menara Gading, melangkah masuk ke UiTM ini. Maka umumnya tujuan pendidikan adalah untuk membangunkan insan. Kita sebut tujuan pendidikan adalah untuk membangunkan insan. Maka siapakah insan? Siapakah insan? Insan adalah kita. Insan adalah manusia. Insan adalah pelajar-pelajar yang ditawarkan masuk ke UiTM. Bagaimana nak jadi seorang insan yang menerima pendidikan untuk dia membangunkan kehidupan ini? Saya bawakan 5 perkara penting untuk melengkapkan diri manusia menjadi seorang insan yang boleh membangunkan kehidupan dia. Unsur yang pertama adalah roh. Unsur kedua adalah qalbu, iaitu hati. Unsur ketiga, akal. Unsur yang keempat, nafs. Dan unsur yang kelima, jasad. Apa dia roh, apa dia qalbu, apa dia akal, apa dia nafs dan apa dia jasad. Ini semua unsur-unsur yang sangat penting yang boleh menggerakkan diri kita untuk melonjak ke hadapan. Bagaimana untuk membangunkan roh? Ataupun kita sebut rohani. Untuk membangunkan diri kita
merealisasikan matlamat diri kita, merealisasikan matlamat institusi dan juga merealisasikan matlamat negara, kita perlu membangunkan rohani kita. Bagaimana kita nak jadi orang hebat? Maka rohani kita perlu dijaga. Apa dia? Kita perlu menghayati sifat mahmudah. Apa dia sifat mahmudah? Perkara-perkara yang baik. Kita perlu menghayati dan kita perlu mengamalkan perkara-perkara yang baik. Jadi tujuan kita sambung belajar ke UiTM ini adalah untuk masa depan kita, untuk jadi orang yang berjaya, untuk bantu keluarga, untuk membangunkan negara. Jadi dengan tujuan yang baik, jangan kita kotori dengan perkara-perkara yang tidak baik. Matlamat yang betul perlu dengan jalan dan cara yang betul. Jadi untuk membangunkan rohani, kita perlu menghayati sifat mahmudah. Yang kedua, untuk membangunkan rohani, kita perlu menjauhi sifat mazmumah. Datang ke UiTM, datang ke universiti, jangan ada niat dan tujuan yang tidak baik. Niat dan tujuan kita datang ke sini adalah untuk belajar. Jadi belajar sungguh-sungguh. Jangan ada sifat nak buat perkara-perkara yang tidak baik. Yang ketiga, untuk membangunkan rohani, kita perlu menjauhi dan tidak memakan makanan yang haram. Okay? Dan makanan-makanan yang haram ini, dia boleh menggelapkan hati. Dia boleh merosakkan pemikiran kita. Dan yang keempat, bagaimana membangunkan rohani, kita perlulah menunaikan hak sesama manusia. Kita sebagai anak ada tanggungjawab sebagai seorang anak. Kita seorang pelajar ada tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Kita seorang abang, tunjukkan sikap dan contoh yang baik kepada adik dan adik-beradik yang lain. Dan yang kelima, bagaimana membangunkan rohani, kita perlulah menunaikan hak Allah, menunaikan hak tanggungjawab dalam agama kita. Yang kedua, bagaimana membangunkan qalbu, bagaimana membangunkan hati. Untuk membina model insan yang hebat, hati perlu jaga. Hati ini, dia adalah pembuat keputusan yang menggerakkan tindakan diri kita. Yang pertama, untuk membangunkan qalbu, kita perlulah sensitif dengan persekitaran. Sensitif dengan persekitaran. Cari persekitaran yang baik. Cari kawan-kawan yang baik. Supaya kawan-kawan kita dipengaruhi dengan persekitaran yang baik. Kita ada persekitaran yang baik. Dengan persekitaran yang baik, dia boleh membentuk diri kita untuk jadi lebih baik. Yang kedua, mencerap dan memerhati fenomena alam dengan melihat, mendengar dan berfikir. Untuk menyentuh hati, kita perlu banyak berfikir. Kita perlu banyak bertafakur. Kita perlu berfikir sebelum kita bertindak. Jangan buat sesuatu keputusan tanpa berfikir. Jadi berfikir adalah kunci kepada pembangunan qalbu. Sebab tu ada satu kata-kata yang sangat masyhur, tufakkiru sa'atan khairum min ibadatin sanatin. Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah setahun. Itulah keupayaan dan kehebatan berfikir. Dengan berfikir kita boleh menyelesaikan pelbagai perkara yang menjadi masalah. Dan yang ketiga, bagaimana membangunkan qalbu, kita dapat lakukan dengan memberi makna tentang fenomena yang dilihat. Memberi makna tentang fenomena yang dilihat. Kita melihat sesuatu, kita berfikir bagaimana dia terjadi, apa proses dia dan bagaimana manfaatnya. Seterusnya, apakah nafs? Ini adalah unsur yang ketiga dalam pembangunan modal insan. Pembangunan untuk menjadi seorang yang hebat dengan mengetahui dan mengenali nafs. Iaitu sesuatu potensi dalaman yang terdapat dalam diri insan untuk merasakan sesuatu seperti suka, duka, seronok, bahagia, megah, benci dan sebagainya. Kita perlu kenal diri kita. Kita perlu mengetahui kekuatan dan kelebihan diri kita. Di mana kekuatan kita, di mana kelebihan kita, di situlah kita kembangkan dia. Kita sesuai belajar pada waktu bila. Kita mampu belajar tengah malam, maka kita lakukan. Kita sesuai belajar lepas asar, walaupun orang lain pergi bermain. Tapi kita waktu itulah kita selesa, maka teruskan. Kelebihan dan kekuatan itu kita gembelingkan dengan keupayaan diri kita. Kita perlu merasai sesuatu yang kita lalui itu dengan selesa. Itulah nafs. Yang keempat, apakah akal? Akal. Akal adalah tempat berlakunya proses berfikir. Akal ini adalah satu anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia.
Akal ini satu anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita perlu menggunakan akal dengan sebaik-baiknya untuk kita berfikir. Maka berfikir memerlukan bahan intelek. Fikiran kita perlu dipandu. Apa yang kita perlu jadikan sebagai rujukan kepada pemanduan fikiran kita, maka kita carilah bahan intelek. Apa dia bahan intelek? Bahan intelek datangnya daripada sumber ilmu yang benar dan bermakna, bukan bahan bacaan. Apa maksud bahan bacaan? Bahan bacaan santai, iaitu seperti bahan-bahan berbentuk hiburan, majalah-majalah yang berbentuk hiburan, boleh dibaca, tetapi dia bukanlah sesuatu yang itu sahaja yang dibaca. Kita perlu membaca, banyak membaca bahan-bahan intelek, majalah-majalah hiburan, majalah-majalah yang berunsur kata gosip, itu perlu kita elakkan, kerana dia tidak memberikan kebaikan kepada diri kita sebagai seorang pelajar. Apa yang kita maksudkan sebagai bahan intelek, kita perlu cari bahan-bahan seperti buku, bahan-bahan dalam bentuk jurnal, bahan-bahan pasca sidang, seminar, wacana, bengkel, dan kita berbaiklah, berbuat baiklah dengan guru, kerana di situ adalah punca ilmu yang akan kita perolehi, dan di situ ada keberkatan dalam kita menuntut ilmu. Seterusnya, apakah dia? Jasad. Jasad adalah unsur yang membina kepada kehebatan kita menjadi seorang manusia. Jasad adalah tempat menempatkan jiwa. Jasad, tadi kita bincangkan rohani, rohani dalaman. Jasad adalah sesuatu dalam bentuk fizikal. Maka jasad perlu dijaga dan dibangunkan. Bagaimana pembangunan jasad? Dia perlulah kepada makanan yang berkhasiat. Apa dia makanan yang berkhasiat? Makanan yang halal dan baik. Kita perlu, disebut pada awal tadi, kita perlu menjaga makanan kita. Maka untuk pembangunan jasad, kita perlu makan. Kita perlu makan. Kalau boleh sarapan pagi itu perlu diambil. Jangan skip. Bukan kata banyak, tetapi biarlah dia mencukupi. Dan makanan yang kita ambil adalah makanan yang halal dan juga baik. Maka jasad juga perlu dijaga dari segi penjagaan diri. Kenapa? Kerana tanpa penjagaan diri, kita mungkin akan terkena serangan dari segi penyakit, luka, kekotoran dan sebagainya. Dan bagaimana membina ataupun menjaga jasad? Kita juga perlulah menjaga jasad sebagai seorang Muslim, kita perlulah menutup aurat. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga jasad. Kerana apa? Bagi Muslim, menutup aurat adalah wajib. Dan jika ada kemampuan, harus diberikan wangian dan penjagaan kulit yang baik dan kelihatan segak dan tampan bergaya. Itulah bagaimana kita membina jasad diri kita. Maka kesimpulannya, boleh kita rumuskan di sini adalah dengan pendidikan yang holistik, bersepadu dan syumul, dia akan menghasilkan minda kelas pertama, perlu menekankan kepada semua aspek keinsanan manusia. Jadi perbincangan kita tentang roh, qalbu, nafs, akal dan juga jasad, dia akan membawa kita menjadi insan yang hebat, insan yang berada pada minda kelas pertama. Seterusnya, mari kita lihat. Pendidikan yang saya sebutkan tadi adalah berteraskan kepada pembangunan insan. Pembangunan insan yang kita bincangkan pada hari ini adalah tentang pendidikan. Jadi pendidikan bukanlah semata-mata usaha untuk meningkatkan pengalaman diri, tetapi pendidikan adalah gabungan antara pembentukan sahsiah, emosi, nilai murni serta keterampilan diri. Jadi kita datang ke UiTM, datang ke institusi ini bukanlah semata-mata untuk kejar akademik semata-mata, tetapi pakej akademik itu adalah melahirkan, mendatangkan suatu pengalaman diri yang sangat berharga dari segi pembentukan sahsiah, emosi, nilai dan juga keterampilan diri. Maka apa dia ciri-ciri pelajar UiTM yang berjaya? Tadi kita bincangkan dari sudut pendidikan, maka kita pergi lebih dalam lagi. Kita pergi lebih jauh lagi tentang erti seorang pelajar. Untuk membangunkan diri anda apabila berada dalam kampus, jangan ada suatu perasaan kita lemah, kita gagal. Sebelum sampai lagi kita dah rasa kita tak pandai. Kita perlu ada wawasan dan impian nak jadi
pelajar yang hebat, nak jadi pelajar yang boleh berada di atas pentas menerima scroll di waktu convocation. Jadi apa dia ciri-ciri pelajar UiTM yang berjaya? Yang pertama, akhlak. Okey. Akhlak adalah ciri pelajar yang berjaya. Okay. Yang kedua, dari segi akademik. Dan yang ketiga, saya bawakan di sini adalah cirinya adalah mempunyai DNA UiTM. Okay. Yang pertama, okay, apa dia akhlak? Okay. Saya bawakan di sini definisi yang disebut sebagai akhlak oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa dan daripada jiwa itu timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui pertimbangan pemikiran. Maksudnya, akhlak adalah sesuatu yang sudah sebati dalam diri kita yang tanpa kita sedari dia merupakan tingkah laku dan perbuatan yang kita lakukan seharian. Maka akhlak yang baik akan menerbitkan perbuatan dan tingkah laku yang baik. Jadi kebiasaan buat sesuatu yang baik perlulah kita terapkan dan amalkan dalam diri kita supaya terpancar akhlak yang baik. Okay? Jadi manusia yang terbaik adalah manusia yang baik akhlaknya. Jadi sesungguhnya berdasarkan kepada hadis riwayat Muslim, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Sebab tu untuk jadi seorang yang berjaya, dia dilihat terlebih dahulu dari segi akhlaknya. Dan berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan untuk dirinya, menjadi pemandu untuk nafsunya dan menjadi kapten untuk bahtera hidupnya. Ini merupakan betapa pentingnya akhlak dalam diri kita. Banyak contoh sebagai seorang pelajar, apa contoh akhlak ataupun perilaku seorang pelajar yang baik. Saya bawakan beberapa contohlah. Jadi bila anda melangkah ke Menara Gading, bila anda melangkah ke UiTM, anda akan tinggalkan ibu bapa anda di kampung, adik-beradik, binatang peliharaan, benda kesayangan mungkin. Jadi anda berada di sini, ada impian dan tugas tanggungjawab yang perlu direalisasikan. Apa nak buat? Dulu kat kampung mungkin macam-macam kita nak buat. Macam-macam projek yang kita boleh lakukan. Tetapi bila anda berada di sini, sebenarnya banyak juga perkara yang perlu anda teruskan untuk anda berjaya. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, akhlak pelajar yang baik. Iaitu belajar sungguh-sungguh. Ya. Sampai ke universiti, tidak ada perkara lain yang perlu kita letakkan sebagai prioriti keutamaan yang paling tinggi, melainkan belajar bersungguh-sungguh. Ya. Anda tidak perlu dibebankan dengan tanggungjawab cari nafkah ataupun tengok tanaman di kampung, peliharaan di kampung, ataupun hantar adik ke sekolah. Tetapi anda di sini adalah tugasnya, tanggungjawabnya adalah belajar bersungguh-sungguh. Di situ ada harapan yang dipikulkan di bawah masing-masing untuk melihat anda berjaya. Bangga dan gembira ibu bapa bila anda berjaya. Maka belajarlah bersungguh-sungguh. Yang kedua, akhlak pelajar yang baik adalah menghormati ibu bapa. Maksudnya, bila anda berada di UiTM, bila anda berada di universiti, jaga nama baik keluarga. Jaga nama baik ibu bapa. Mungkin jauh daripada ibu bapa, tetapi nama ibu bapa itu sentiasa berada di atas bahu anda. Bila tulis nama pada buku, bila tulis nama pada borang, nama bin ataupun binti itu akan dibawa. Jadi banggakan kedua ibu bapa dengan dapat kejayaan. Contohnya anugerah dekan, anugerah kecemerlangan, anugerah sijil-sijil yang boleh dibanggakan dan diperolehi bila anda berada di IPT. Yang ketiga, contoh akhlak pelajar yang baik, anda perlu sayangi diri. Anda perlu sayangi diri. Maksudnya adalah anda penentu kejayaan anda. Anda berusaha, anda tekun, anda bersungguh-sungguh, itu adalah untuk masa depan dan juga orang kata cita-cita yang akan kita perolehi. Jadi sayangi diri, elakkan diri daripada terjebak ataupun dipengaruhi oleh perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kalau nampak ataupun kalau terlihat, kalau mengetahui ada sesuatu yang tidak baik,
elakkan, jauhkan dan laporkan kepada pensyarah ataupun pihak pengurusan. Sayangi diri kita, jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan diri kita. Yang keempat, contoh akhlak pelajar yang baik adalah menghormati guru, menghormati pensyarah, menghormati pihak pengurusan, menghormati pentadbiran, bahkan menghormati sesiapa sahaja, termasuk peniaga di kafe, termasuk tukang kebun, termasuk pihak keselamatan dan sesiapa saja yang berada di persekitaran kita, kita perlu menghormati kerana mereka adalah manusia dan kita perlu berbuat baik dengan semua orang kerana kita mengharapkan mereka mendoakan kejayaan kita. Mereka merestui pembelajaran dan pengajian kita di sini. Amat beruntung pelajar-pelajar sekalian bila kita menuntut ilmu, semua mendoakan kejayaan kita. Kita sembahyang 5 kali sehari semalam, kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan kita, dipermudahkan pengajian kita. Ibu bapa kita mendoakan kejayaan kita, adik-beradik kita mendoakan kejayaan kita, bahkan guru-guru kita pun mendoakan kita. Bahkan orang yang berada di kafe pun mendoakan kita. Orang berada di pejabat keselamatan pun mendoakan kita. Bahkan tidak terkejut, mungkin makcik-makcik cleaner pun mendoakan kejayaan kita. Bagaimana nak dapatkan doa dan restu mereka? Tidak lain dan tidak bukan dengan kita menghormati mereka. Seterusnya, contoh dan akhlak pelajar yang baik dengan mempunyai hubungan yang baik dengan rakan. Kita akan ditempatkan dalam asrama, dalam kolej, dalam hostel. Satu bilik mungkin 2 orang, satu bilik mungkin 4 orang, satu bilik mungkin 6 orang dan 8 orang. Jadi berbuat baiklah dengan rakan. Contohi rakan-rakan yang baik dan elakkan daripada dipengaruhi oleh rakan-rakan yang tidak baik. Dan akhir sekali, akhlak pelajar yang baik adalah menjaga ibadah. Menjaga ibadah terutamanya solat. Kita di UiTM, setiap UiTM ada pusat Islam. Dan setiap kolej ada surau. Jadi tidak ada masalah terutamanya pelajar-pelajar dan mahasiswa lelaki untuk turun, untuk hadir, untuk datang ke surau dan juga pusat Islam untuk menunaikan ibadah kita. Kita perlu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita perlu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita lakukan ini direstui dan diberkati, terutamanya dalam pengajian kita sebagai seorang mahasiswa. Okay. Saya bawakan satu contohlah. Okay. Ini adalah ikon sukan negara, iaitu Haikal Hanafi. Siapa yang tak kenal dengan Haikal Hanafi? Sebelum ni orang tak kenal Haikal Hanafi ni siapa. Orang lebih kenal Khairul Hafiz Jantan, pemecah rekod 100 meter dalam negara yang memecahkan rekod Wak Senyambek dahulu. Haikal Hanafi ni orang tak kenal. Nama dia pun naik last minute. Sebagai pelari 100 meter Malaysia. Tetapi apa yang berlaku? Haikal Hanafi berjaya mengekalkan pingat emas 100 meter sukan C milik Malaysia. Jadi bila ditanya apa rahsia kejayaan Haikal Hanafi, terkejut wartawan. Sebenarnya ini bukanlah satu rahsia untuk kejayaan, dan ini memanglah suatu yang dilakukan oleh semua Muslim, iaitu rahsia kejayaan Haikal Hanafi. Walaupun dalam bidang sukan, rahsianya adalah solat 5 waktu. Apatah lagi kalau diri kita sebagai seorang pelajar perlu mendekatkan diri kepada Allah. Atlet pun meletakkan solat 5 waktu sebagai kunci kejayaan dia. Selain daripada itu, Haikal Hanafi sebut restu ibu bapa. Sebab tu saya sebut pada slide yang sebelum ini, akhlak sebagai seorang pelajar perlu menghormati ibu bapa. Restu ibu bapa, restu jurulatih. Jurulatih pun ataupun pensyarah itu adalah ibu bapa. Perlu buat baik, perlu hormat dan perlu berbuat kebaikan kepada mereka. Selain daripada itu, bukan setakat solat 5 waktu, Haikal Hanafi juga solat hajat, solat sunat, berdoa dan juga bertawakal. Jadi itu adalah rahsia kejayaan Haikal Hanafi.
Okey, jadi kita mungkin boleh tengok kalau yang masih tak kenal siapa dia Haikal Hanafi, saya tunjuk sikit video dia. Ini adalah wawancara Astro Arena setelah Haikal Hanafi berjaya menggondol pingat emas. Haikal, apa yang menjadi rahsia kejayaan anda? Rahsia kejayaan saya solat 5 waktu, solat hajat sebelum tidur dan banyakkan berdoa lah kepada Allah, minta izin bagi murahkan rezeki, bagi kemenangan pada malam ni. Alhamdulillah. Kerana saya tahu bahawa jurulatih anda Muhammad Fuad Kasim tidak ada di Filipina. Walaupun tanpa kos Fuad, itu kan satu alasan untuk saya tidak boleh melakukan pada malam ni. Dan saya telah buktikan dia walaupun tanpa dia di sini hari ni, saya telah berjaya melakukan 10.35 saat dan memenangi acara 100 meter final. Khairul Hafiz Jantan. Okay, dah tengok video kan? Jadi dah kenal siapa dia, Haikal Hanafi. Okay, seterusnya, okay, sebagai mahasiswa, kita terikat dengan peraturan. Okay, kita terikat dengan undang-undang. Okay, jadi apabila sampai di UiTM, sama je dengan universiti lain. Sama juga dengan UA lain, universiti awam lain. Di UiTM, pelajar-pelajar sekalian perlu mematuhi yang kita sebut sebagai kempen sahsiah rupa diri. Baik lelaki, baik perempuan, baik mahasiswa, baik mahasiswi. Jadi ada beberapa peraturan. Jadi peraturan ini perlu dipatuhi. Boleh tengok gambar tersebut, yang mana boleh dan yang mana tak boleh. Jadi tujuan kita sampai di UiTM, tujuan kita belajar di sini adalah untuk belajar. Bukan untuk berfashion, bukan untuk menunjuk-nunjuk, dan bukanlah kata kita nak pergi shopping. Jadi pakaian belajar tu apa dia? Kan, sebab tu di peringkat persekolahan dulu ada uniform untuk pergi sekolah. Tapi di IPT ni kita tak adalah uniform, tetapi perlu mematuhi sahsiah rupa diri, berpakaian kemas. Pakaian kemas melambangkan bagaimana keadaan keterampilan diri kita. Kenapa perlu berpakaian kemas? Sebab habis belajar nanti anda akan bekerja. Anda perlu melalui proses temuduga. Nak menarik perhatian dan juga penerimaan majikan, perlulah berpakaian kemas. Takkan kita nak minta kerja dengan rambut berkala, dengan telinga bertindik, dengan seluar ketat dan sebagainya. Maka kita perlu berpakaian kemas dan kita perlu lakukan seawal daripada proses kemasukan kita di IPT. Okey. Jadi ada di sini beberapa amalan ataupun doa yang kita boleh amalkan dan jadikan sebagai amalan kita seharian untuk kita mengelak dan menghindarkan diri kita daripada akhlak yang buruk. Contohnya di sini saya bawakan satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada akhlak, amal dan hawa nafsu yang mungkar. Mudah-mudahan kita datang ke UiTM, kita datang ke universiti ini dengan kejayaan dan dijauhkan daripada sebarang keburukan ataupun perkara-perkara yang berunsurkan maksiat. Okay. Seterusnya, ciri-ciri pelajar UiTM yang berjaya. Yang pertama tadi kita dah bincangkan tentang akhlak. Apa ciri yang kedua? Ciri yang kedua adalah akademik. Sebelum ni kita dah bincangkan tentang pendidikan. Tapi sebagai pendidikan khususnya sebagai seorang pelajar adalah penguasaan dan kejayaan dalam bidang akademik. Kenapa kita perlu belajar? Adakah sebab semua orang habis SPM, sambung dekat kolej, sambung dekat universiti, masuk politeknik, masuk kolej komuniti, maka kalau kita tak sambung belajar, kita akan tinggal seorang-seorang dekat kampung, maka kita pun apply masuk universiti. Jadi adakah sebab itu? Ataupun adakah sebab kita sambung belajar sebab ibu bapa? Okey. Adakah kita sambung belajar untuk tujuan kerjaya? Adakah kita sambung belajar untuk dapat cita-cita kita? Banyak sebab.
yang boleh kita sebutkan kenapa kita perlu belajar. Tetapi sebab itu sebenarnya kita perlu letakkan sebab utamanya adalah kerana kita hamba. Kita hamba. Kita dituntut untuk belajar, dan belajar itu perlulah diniatkan kerana Allah. Sebagai seorang Muslim, kita perlu niatkan kita belajar ni kerana Allah. Dan bila kita belajar, kita niatkan kerana Allah, insya-Allah semua benda yang lain akan datang. Semua benda yang lain akan dapat hasil dan manfaatnya secara bersama. Maka sebut dalam diri masing-masing, sesungguhnya aku belajar ini, aku datang ke sini, aku hadir ke sini kerana Allah. Maka kita belajar kerana Allah ini, kawan-kawan kita dapat, exam kita berjaya, kerjaya insya-Allah akan dapat, cita-cita pun kita akan dapat, bahkan ibu bapa kita gembira, dan dengan sebab kita belajar, kita akan dipandang tinggi dalam masyarakat. Kita akan dimuliakan dengan ilmu yang kita miliki. Jadi bagaimana dan kenapa kita perlu belajar? Kita perlu niatkan kita belajar kerana Allah. Beberapa galakan yang boleh saya sebutkan di sini, terutamanya sebagai seorang Muslim lah. Kenapa kita perlu belajar? Kerana Al-Quran adalah sumber utama rujukan umat Islam. Untuk memahami Al-Quran, mana mungkin tanpa belajar. Maka untuk menguasai, untuk memahami, untuk mengikuti, untuk menjadikan panduan daripada Al-Quran, perlulah kepada belajar. Kenapa perlu belajar? Kerana Al-Quran telah menjanjikan kemuliaan bagi orang yang berilmu dengan darjat yang diangkat lebih tinggi daripada orang lain. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Mujadalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Kita tak akan kenal siapa Dr. Syekh Muzaffar. Mungkin kita tak kenal siapa Profesor Ulung, Dr. Samsul Amri. Kita kenal siapa dia, Profesor Emeritus, Datuk Dr. Mahmud Zuhdi. Kita tak akan kenal mereka sekiranya mereka tidak menguasai ilmu. Kita kenal nama-nama tersebut dengan sebab mereka menguasai dan memperolehi ilmu yang mereka ada sekarang. Sebab itulah disebut dalam Al-Quran, tidak rugi bagi orang yang menuntut ilmu, kerana telah dijanjikan kemuliaan bagi orang yang berilmu itu beberapa darjat. Dan seterusnya, Quran juga sebut, kenapa kita perlu belajar, kenapa kita perlu jadi orang yang berilmu? Kerana dengan menjadi orang yang berilmu, dia boleh membezakan, dia boleh menjadi pembeza di antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Contohnya dalam surah Az-Zumar, Allah sebut, katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Maka orang yang berilmu saja yang boleh membezakan sama ada benda itu betul ataupun benda itu salah, benda itu batil ataupun benda itu hak. Okay. Saya bawakan beberapa pesanan Imam Syafi'i tentang ilmu. Jadi sebagai seorang pelajar yang tugasnya menuntut ilmu, ini adalah pesanan yang sangat berguna yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut, lan tanalal ilma illa bisittatin. Tidak akan dapat ilmu seseorang itu kecuali dengan 6 perkara. Illa bisittatin. Jadi sebagai seorang mahasiswa, yang pertama, untuk dapat ilmu, elemen pertama adalah zakiyun, iaitu cerdik. Zakiyun, cerdik. Nak dapat ilmu, kita perlu jadi sebagai seorang yang cerdik. Nak jadi cerdik macam mana? Disebut pada awal tadi, jaga pemakanan, jaga pemakanan, jaga persekitaran, jaga pergaulan, jaga kehidupan kita. Contohi orang-orang yang berjaya, supaya kita dapat menuruti jejak langkah orang yang berjaya. Yang kedua, Imam Syafi'i pesan sebagai seorang yang nak berjaya dalam bidang ilmu, kita perlu ada hirsun, kita perlu ada minat. Mana mungkin kita nak berjaya tapi kita tak minat? Mana mungkin kita nak menguasai sesuatu bidang tetapi kita tak minat dalam bidang tersebut?
Ya? Jadi kalau ditawarkan dalam bidang architecture, pastikan sebenarnya kita minat dalam bidang architecture. Kalau kita ditawarkan dalam bidang account, pastikan sebenarnya kita minat dalam bidang account. Ya? Jangan disebabkan paksaan, jangan disebabkan orang kata tidak ada minat ataupun tidak ada orang kata sesuatu yang ditawarkan, maka kita ambil apa yang ditawarkan itu untuk kata setakat melepaskan diri sahaja. Ya, minat adalah sesuatu yang penting yang dipesankan oleh Imam Syafi'i. Ya, ada kawan saya dahulu, dia ditawarkan kursus diploma perakaunan, walhal dia tidak minat. Tapi dia ambil juga kursus tersebut, akhirnya dia gagal. Itu contoh yang paling dekat lah. Ya? Jadi minat sesuatu yang sangat penting. Bila kita minat, dia akan mempengaruhi dan jadi penyebab untuk kita berjaya. Yang ketiga, Imam Syafi'i sebut, untuk menguasai ilmu, kita perlu ada sifat ijtihadun. Bersungguh-sungguh. Setakat minat, tak ada tindakan pun tak boleh juga. Bila kita minat kepada seseorang, bila kita suka kepada seseorang, perlu ada tindakan. Bila kita nak menguasai ilmu, maka kita perlu ada tindakan. Apa dia? Baca buku, ulang kaji. Di situlah peranan ijtihadun, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh tu bagaimana? Okay. Imam Al-Juwaini sebut. Okay. Imam Al-Juwaini. Siapa dia Imam Al-Juwaini? Imam Al-Juwaini ni guru kepada Imam Syafi'i. Imam Al-Juwaini guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i sebut, ya, Imam Al-Juwaini sebut, ya, bersungguh-sungguh ni sampai kepada tahap kita sanggup meninggalkan sesuatu yang kita seronok, meninggalkan sesuatu yang kita biasa. Okay? Contohnya, hujung minggu mungkin orang akan pergi shopping mall, hujung minggu mungkin orang akan buat window shopping, tengok wayang, main bowling dan sebagainya. Tetapi kita korbankan keseronokan itu untuk kita menekuni pelajaran kita, menyiapkan tugasan assignment kita, mengulang kaji, dan juga buat sesuatu yang lebih bersifat akademik, berbanding dengan berseronok. Jadi ijtihad itu maksudnya bersungguh-sungguh, bukanlah kita berseronok dengan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan diri kita. Ya? Guru saya dulu pernah sebut, ya? Guru saya juga pernah sebut, dia diberikan orang kata rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang kata kekayaan. Boleh kata dia tabiat dia suka tukar kereta. Okay? Dia suka tukar kereta. Kadang-kadang dia pakai kereta ni, kadang-kadang dia pakai kereta itu, sampai menjadi bualan kepada jiran-jiran dan orang ramai. Sampai suatu hari jiran dia tegur, dia kata Prof selalu tukar kereta, okay? Banyaknya duit. Okay? Jadi apa jawapan dia? Dia kata ini adalah bayaran. Ini adalah bayaran kepada diri dia yang suatu ketika dahulu dia tak cukup duit untuk makan, tak cukup rehat, tak cukup tidur, dan banyak lagi lah, tak cukup masa. Dan dia gunakan segala yang dia ada, duit, rehat, masa, tidur dan sebagainya, untuk dia belajar sungguh-sungguh. Dan akhirnya dia berjaya. Itulah maksudnya ijtihadun, bersungguh-sungguh. Yang keempat, Imam Syafi'i sebut tentang ilmu adalah bulghah, iaitu berkemampuan. Tidak lain dan tidak bukan hari ini kita nak belajar, kita perlu bayar yuran, kita perlu beli buku, kita perlu mempersiapkan barang dan sebagainya. Maka Imam Syafi'i sebut bulghah merupakan suatu keutamaan, suatu kepentingan untuk menguasai ilmu. Jadi gunakan duit yang ada bukanlah untuk berbelanja sesuatu yang tidak perlu, kerana pembelajaran dan pendidikan hari ini memerlukan bulghah ataupun kemampuan, sekurang-kurangnya untuk bayar yuran dan untuk membeli buku. Yang kelima, Imam Syafi'i sebut tentang ilmu. Bagaimana seorang mahasiswa nak berjaya dalam bidang ilmu, dia perlu su'batun ustaz. Maksud dia perlu menghormati guru.
ya, doa dan juga restu daripada seorang guru, seorang pensyarah itu perlu untuk seorang pelajar berjaya dalam pengajian dia. Kalau boleh jangan, bukanlah kata kalau boleh, maksudnya sewajibnya, sewajarnya seorang pelajar tidak ada masalah dengan seorang guru. Janganlah cari masalah. Janganlah orang kata derhaka ataupun bergaduh dengan pensyarah. Berbuat baiklah kerana kita memerlukan doa dan juga bimbingan daripada mereka. Dan yang terakhir Imam Syafi'i sebut tentang ilmu adalah tulus zaman. Apa maksud tulus zaman? Sepanjang masa. Ilmu itu perlu diamalkan, perlu diaplikasikan, perlu digunakan sepanjang masa. Maka ilmu itu akan jadi berkat dan ilmu itu akan memberikan manfaat kepada diri kita. Dan bagaimana untuk berjaya juga apabila sampai ke universiti ini, kita perlulah duduk dalam pasukan. Kita perlu duduk dalam kumpulan. Jangan kita rasa kita datang ke UiTM dengan berbekalkan straight A, dengan berbekalkan 10A, kita tak perlukan orang lain. Maka itu adalah satu tafsiran yang silap. Jadi bila sampai ke universiti, style pembelajarannya dah berubah. Dekat sekolah mungkin kita kejar, kita nak nombor 1 dalam kelas, kita nak nombor 1 dalam tingkatan, kita nak nombor 1 supaya kita boleh naik pentas pada hujung tahun. Tapi bila sampai ke universiti, kita sudah berubah. Kita tidak ada istilah siapa nombor 1, siapa nombor 2 dan 3 dan sebagainya. Tetapi di sini kita gunakan sistem CGPA, PNGK. Maksudnya tak ada masalah. Kita bersama-sama, kita orang kata berusaha untuk dapat keputusan yang baik. Kalau semua dapat 4 flat, tidak ada masalah. Kalau semua dapat senarai dekan pun tak ada masalah. Jadi bersama-samalah untuk kita berusaha tolong menolong, dan di situ akan lahir kemanisan dan kegembiraan. Seronok bila hari convocation, semua boleh naik atas pentas sama-sama dan semua boleh ambil gambar sama-sama. Jadi teamwork satu perkara yang perlu bila kita sampai di UiTM. Jadi kejayaan adalah kerja berpasukan. Tengok dalam gambar tu pun kita boleh tengok bila kita bersama-sama, bila kita berpasukan, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sukar, sesuatu yang susah pun boleh dilakukan. Okey. Seterusnya, ciri pelajar UiTM yang berjaya yang ingin saya bincangkan pada hari ini adalah yang ketiga adalah DNA UiTM. Kita dah bincangkan tentang akhlak, kepentingan akhlak. Kita dah bincangkan tentang akademik dan yang ketiga adalah tentang DNA UiTM. Apa dia DNA UiTM? Okey. Pernah dengar tak DNA UiTM? Okey. Kalau belum pernah dengar, mari kita cuba cari apa itu DNA UiTM dalam lagu ini. Okey? Kita dengar sama-sama. Bagai ombak ilmu
Okey. Pelajar-pelajar sekalian, kita dah dengar lagu daripada UiTM kan. Jadi itu adalah apa yang saya nak sebutkan di sini adalah ciri pelajar UiTM yang berjaya, dia perlu menghayati apa yang ada dalam DNA UiTM. UiTM, usaha, takwa dan juga mulia. UiTM, usaha, takwa dan juga mulia. Ini merupakan satu slogan, satu inspirasi yang sebenarnya sangat dekat dan sangat baik untuk kita pegang. Jadi kita perlu berbangga dengan penawaran dan keberadaan kita sebagai seorang warga UiTM, sebagai seorang pelajar UiTM. Jangan sia-siakan peluang ini. Jangan sia-siakan dan jangan kotori apa yang kita ditawarkan pada hari ini, dan rebutlah peluang ini untuk kita realisasikan, untuk kita penuhi cita-cita kita menjadi seorang yang berjaya di masa hadapan. Jadi dalam DNA UiTM ini, sekali lagi saya sebut bahawa yang pertama, usaha. Okay? Usaha ni kita dah sebut dalam perbincangan kita yang sebelum ini. Sebagai seorang pelajar perlu belajar bersungguh-sungguh. Okay? Perlu belajar bersungguh-sungguh. Disebut oleh Imam Syafi'i, ijtihadun, bersungguh-sungguh sekali lagi. Kemudian apa lagi DNA UiTM? Takwa, iaitu kebergantungan kita kepada Allah. Saya sebutkan pada awal tadi, ciri-ciri akhlak yang baik sebagai seorang pelajar, dia perlu melakukan ibadah yang diwajibkan dan difardukan kepada dia. Dia perlu mengamalkan kepercayaan yang dia anuti. Sebagai seorang Muslim contohnya, solat itu tidak boleh diabaikan, solat itu tidak boleh ditinggalkan. Di situlah elemen takwa, di situlah elemen ketaatan dan kepatuhan kita sebagai seorang hamba untuk kita laksanakan. Dan di situlah akan datang kemuliaan, di situlah akan datang kejayaan, dan di situlah akan datang penghormatan. Di situlah kita akan rasainya suatu peringkat apabila kita tengok cermin, kita boleh senyum. Kita tengok cermin, kita boleh bangga dengan diri kita. Waktu sekarang, kita tengok cermin, kita boleh tengok muka kita, kita fikir, kita tak ada apa-apa yang kita nak banggakan. Tetapi, bila kita dah berusaha, bila kita dah, orang kata, bersungguh-sungguh, dan di waktu hari convocation, kita dianugerahkan scroll ijazah dan sebagainya, kita tengok cermin, kita boleh berbangga. Kita tengok cermin, kita boleh gembira. Inilah orang kata 3 tahun, 4 tahun jerit payah kita, pengorbanan kita, kesungguhan kita, akhirnya kita berjaya. Jadi kita dalam DNA UiTM ini, pihak pengurusan telah melancarkan banyak pelan, strategi dan sebagainya. Contohnya pelan strategi UiTM 2025 yang telah dilancarkan pada 23 Januari, menjadikan UiTM pada tahun 2025 universiti terkemuka dunia. Siapa nak realisasikan? Siapa nak jadikan benda ini sebagai suatu kenyataan? Anda lah salah satu penentunya. Pelajar UiTM lah salah seorang KPI ataupun indikator orang yang dipertanggungjawabkan untuk mencapai dan merealisasikan. Pelajar UiTM yang dianggap sebagai pelajar yang berjaya di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Maka serlahkanlah potensi, serlahkanlah keupayaan diri masing-masing supaya kita boleh membentuk masa hadapan yang lebih gemilang. Maka sebagai seorang pelajar, amalan ataupun diri kita sendiri perlulah kita sematkan dalam diri masing-masing bahawa kita di sini adalah untuk tujuan menuntut ilmu. Maka ini adalah sesuatu yang dekat dengan diri kita, dekat dengan agama kita, dan disebut dalam salah satu hadis yang popular, iaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Iaitu talabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun, wajib, ala kulli muslim, setiap muslim. Maksudnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beragama Islam, menuntut ilmu itu adalah wajib. Wajib ni maksudnya kena buat. Kalau tak buat, berdosa.
maka kita datang ke UiTM, kita datang ke universiti, kalau kita tak belajar, kalau kita tak datang kelas, kalau kita tak buat assignment, tugasan dan sebagainya, maka itu adalah satu kesalahan. Itu adalah suatu pelanggaran. Kerana menuntut ilmu itu adalah suatu kewajipan. Okay? Dan menuntut ilmu itu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang ilmu adalah zikir. Dan mencari ilmu adalah jihad. Jadi mencari ilmu itu adalah jihad. Maksudnya setiap langkah kita. Jadi enjoy kita dalam campus life. Anda akan ditempatkan di hostel. Anda akan ditempatkan di college. Setiap hari bila berulang alik ke kelas daripada hostel, balik semula ke hostel, pergi kelas, pergi makmal, jalan kaki, bawa beg sandang, enjoy dengan campus life. Seronok dengan campus life. Jadi dengan campus life inilah suatu pengalaman yang sangat berharga. Dan setiap langkahan kita itu adalah jihad. Setiap langkahan kita itu adalah ibadah. Jadi nasib kita sebenarnya ditentukan oleh diri kita sendiri. Sebab tu dalam Quran Allah sebut, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada dalam diri mereka. Kalau anda tak nak ubah nasib anda, maka anda akan kekal seperti apa yang anda ada sekarang. Mungkin anda boleh berbangga dengan datang daripada latar belakang keluarga yang kaya, latar belakang keluarga yang senang, tetapi kesenangan itu tidak akan berpanjangan jika anda tidak meneruskan dengan kesungguhan dan usaha yang betul-betul dalam bidang pendidikan ini. Duit sebanyak mana pun akan habis. Maka duit itu perlu diuruskan. Duit itu perlu dipandu dengan ilmu supaya duit itu bukan habis tetapi duit itu akan bertambah banyak dan sebagainya. Begitu juga mungkin kita datang daripada keluarga yang sederhana ataupun yang kurang berkemampuan. Inilah wasilah ataupun jalan yang betul untuk kita ubah nasib kita, untuk ubah masa depan kita jadi yang lebih baik. Yakin dan peganglah kepada janji yang Allah telah sebutkan dalam Quran yang telah saya sebutkan tadi. Allah sebut yarfa'illahal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Allah akan angkat dan Allah akan tingkatkan ketinggian orang-orang yang berilmu itu beberapa darjat, kan? Dengan menguasai ilmu, darjat dan kedudukan itu akan diangkat dan dipandang tinggi. Okey. Seterusnya, kejayaan itu dicipta oleh insan biasa yang berusaha secara luar biasa. Okey. Kejayaan ini bukan hak eksklusif untuk orang-orang tertentu saja. Kejayaan ini adalah milik semua orang. Tetapi bagi siapa yang berusaha secara luar biasa? Okay. Yang berusaha bersungguh-sungguh. Dia dicipta oleh orang biasa. Dia dicipta oleh orang yang berasal daripada mana-mana sahaja. Sebab tu saya sebut pada awal tadi, saya tak malu untuk mengaku saya berasal daripada kampung. Saya tak malu untuk mengaku saya duduk di kawasan yang hulu. Kawasan saya awal-awal dulu memang tak ada internet. Susah nak dapat internet, sebab memang berada di hujung kampung. Tetapi itu bukanlah halangan ataupun kekangan untuk kita berusaha. Mungkin kawasan kita tak maju, mungkin kawasan kita selalu dinaiki air, banjir, musibah dan sebagainya. Tapi jadikan dia sebagai suatu cabaran, jadikan dia sebagai suatu momentum untuk kita berusaha untuk jadi yang lebih baik. Sebab tu kejayaan adalah dicipta oleh sesiapa sahaja yang berusaha. Keywordnya adalah yang berusaha secara luar biasa. Sebab tu saya sebut tadi, guru saya, profesor saya, dia sebut apa yang dia miliki dia pada hari ini adalah langsungan ataupun bayaran suatu ketika dahulu yang dia tidak cukup makan, tidak cukup duit, tidak cukup rehat, tidak cukup tidur dan sebagainya. Maka hari ini dia dapat dan dia mampu memperolehi apa yang dia inginkan pada hari ini. Okay? Dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Kena ingat ya. Jadi bila kita dah berjaya, jangan kita menindas orang lain pula. Dan bila kita dah berjaya, jangan kita menyusahkan orang lain pula. Dan berilah kebaikan, hulurkanlah bantuan dan
berilah manfaat kepada orang lain. Kerana orang yang baik, orang yang mulia dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Ya? Jadi dengan sebab ilmu, dengan sebab kemewahan, dengan sebab harta, dengan sebab sesuatu yang kita diberikan, maka itu adalah suatu kemudahan untuk kita berbuat kebaikan. Ya? Sebab tu dalam Quran Allah sebut al-mu'minul qawi khairu wa habbu ilallah minal mu'minud dhaif. Orang kuat, orang yang hebat lebih disukai oleh Allah berbanding dengan orang yang lemah. Kerana orang yang kuat ni dia boleh buat lebih, buat macam-macam, dan buat sesuatu yang mungkin tidak mampu dilakukan oleh orang yang lain. Jadi sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat bagi orang lain. Kita tengok dalam waktu PKP, dalam waktu COVID, kita tengok orang-orang yang seperti Ustaz Abid Liu dan sebagainya, dia memberikan bantuan, dia memberikan sumbangan, dia memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan. Jadi itulah contoh yang baik yang boleh kita contohi, memberi manfaat kepada orang lain. Jadi insan luar biasa adalah seorang yang berani membuat perubahan dan berani berubah. Adakah anda berani? Okey. Anda tinggalkan kampung, itu satu keputusan yang berani. Anda tinggalkan keluarga di kampung, bukanlah kita tak balik, tetapi maksudnya penghijrahan kita ini adalah suatu keputusan. Mungkin yang dah biasa tinggal asrama tu tak ada masalah, tapi yang tak pernah tinggal di asrama, yang tak pernah tinggal di rumah, anda buat satu keputusan, berani keluar daripada rumah, tinggalkan kampung. Itu adalah satu keputusan yang baik. Itu adalah satu keputusan yang berani. Untuk apa? Untuk kita penuhi cita-cita kita, untuk kita penuhi masa hadapan kita yang lebih baik. Bukanlah kita tinggalkan sesuatu itu bermakna kita meninggalkan sesuatu yang baik, tetapi kita meninggalkan sesuatu itu adalah untuk mencari apa yang lebih baik untuk diri kita. Okay? Dan banyaklah benda-benda yang kita boleh lakukan dalam waktu kita berada di IPT ini. Jadi selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa dan selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Jadi bila kita sampai ke universiti, maka mungkin kita tinggalkan apa yang kita ada di kampung, tetapi ingatlah kita tidak keseorangan. Kita ada guru-guru, kita ada pensyarah, kita ada rakan-rakan, dan yang paling penting kita ada bekalan kita sebagai seorang yang beragama, kita ada doa. Kita ada doa. Doa itulah senjata bagi diri kita. Bagi orang Muslim, doa itulah senjata bagi orang Muslim. Dan kita perlu berfikir, harus lebih sering ingat hari akhir daripada ingat hari lahir. Di mana kita akan berada 10 tahun akan datang. Di mana kita akan berada 20 tahun akan datang. Maka penentu dan natijahnya bermula daripada hari ini. Kita buat keputusan nak berhijrah daripada kampung. Kita buat keputusan nak keluar daripada rumah. Untuk pergi mana? Untuk menuntut ilmu. Maka dengan keputusan yang kita buat ini, itulah penentu masa hadapan kita. Penentu cita-cita kita. Penentu perubahan nasib keluarga kita yang mudah-mudahan dia menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan setiap orang dia memang layak untuk berjaya dalam kehidupan. Yakinlah dalam diri kita, sebutlah pada diri kita di mana kita berada sekarang, tidak ada halangan untuk kita untuk tidak berjaya. Setiap orang layak untuk berjaya. Dan bila anda ditawarkan untuk menyambung pelajaran di UiTM, maksudnya anda ada potensi yang besar untuk berjaya. Kita boleh lupakanlah SPM kita dapat berapa, PT3 kita dapat berapa dulu, UPSR kita dapat berapa dulu. Okey, itu dah berlalu. Sekarang masa hadapan kita, penentu cita-cita kita yang seterusnya. Dan kita ada peluang untuk belajar di universiti ini, maka kita ada peluang untuk lebih berjaya di masa hadapan. Cuma apa dia? Kita sahaja yang tentukan kejayaan yang bagaimana kita inginkan. SPM dah lepas, PT3 dah lepas, tak boleh ubah. Tapi sekarang kita ada peluang untuk ubah. Sekarang kita ada masa untuk perbaiki. Maka langkahan ke hadapan, cuba kita setkan strategi,
tetapkan, gandakan dan lipat gandakan usaha untuk kita berjaya. Kita letakkan target kita. Sebab tu saya letak pada awal slide tadi, apakah target anda? Semester pertama, biasanya semester pertama ni mudah. Semester pertama ni subjek-subjek yang ditawarkan adalah subjek introduction, pengenalan. Jadi subjek pengenalan ni sepatutnya bukan subjek-subjek honeymoon, bukan subjek-subjek orang kata untuk orang kata enjoy, tapi subjek-subjek yang sebaiknya dan sebolehnya kita skor betul-betul, untuk kita dapat A, untuk kita dapat 4 flat. Sebab di situlah peluang ataupun kejayaan yang bagaimana yang kita nak tentukan untuk kita perolehi pada masa depan. Dan ingatlah, apa yang kita lakukan dia akan ditulis dalam transkrip kita, dan di situlah kita akan bawa sampai bila-bila. Kita nak mohon kerja, kita nak sambung belajar, di situlah tercatat dan tertulisnya hasil keputusan kita sebagai seorang mahasiswa. Okey. Dan akhir sekali, apa yang saya sebut dan bincangkan pada hari ini, mudah-mudahan dia memberikan semangat dan motivasi kita untuk kita berjaya. Dan sebagai seorang Muslim, kita berazam, kita niat belajar kerana Allah. Mudah-mudahan kita jadi seorang mukmin dan mukminat profesional. Mukmin dan mukminat profesional. Muslim bukanlah seorang yang orang kata berada di tikar sejadah di masjid semata-mata, tetapi Muslim dia menjadi seorang yang beribadah dalam masa yang sama, dia memberi manfaat kepada orang lain. Sebab tu mukmin Muslim itu bukanlah diukur setakat mana dia beribadah, tetapi setakat mana dia memberikan manfaat kepada orang lain. Kita boleh melihat bagaimana seorang yang bekerja sebagai jurutera, seorang yang bekerja sebagai arkitek, seorang yang bekerja sebagai orang kata tentera dan sebagainya, doktor dan sebagainya, mereka adalah mukmin-mukminat profesional yang berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Maka di sini saya sertakan satu lagi doa yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita jadi orang yang disebut sebagai mukmin dan mukminat profesional. Okey, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan ada lagi ayat ataupun amalan yang kita boleh lakukan, dan salah satunya adalah daripada surah Al-Ahqaf ayat 15, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ringkasan doa ini adalah kita berdoa kepada Allah agar dimurahkan rezeki, hati menjadi tenang, zuriat yang baik, dan juga dipelihara agama kita, dipelihara keislaman kita. Ya. Mudah-mudahan doa-doa ini sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi yang beragama Islam, kita jadikan doa ini sebagai pegangan, amalan dan sebagai perhiasan diri kita. Mudah-mudahan kita berada di universiti ini dipelihara segala-galanya daripada sebarang perkara-perkara yang boleh merosakkan kita. Okey, jadi itu saja daripada saya. Mudah-mudahan perkongsian dalam tajuk yang dibicarakan pada hari ini dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat dan memberikan motivasi dan semangat untuk diri kita menjadi lebih baik, dan seterusnya memberikan sumbangan yang besar bukan setakat kepada diri masing-masing, keluarga, masyarakat, bahkan agama dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.